Baik, kita akan terus saja bersama Wakil Ekstra Awani di Terengganu untuk mendapatkan gambaran sebenar keadaan banjir gelombang keempat. Nur Fazlizai Ali berada di Hulu Terengganu dan difahamkan berdasarkan maklumat dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, sejumlah 7 pusat pembinaan sementara telah pun dibuka di daerah itu. Mungkin Fazlizai boleh teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih Hafizi di Pusat Penyiaran Asia Kuala Lumpur, dan ketika ini Hafizi saya berada di daerah Hulu Terengganu di mana ini merupakan daerah yang seringkali terjejas setiap kali bencana banjir melanda di negeri Terengganu ini Hafizi, dan daerah Hulu Terengganu ini juga menjadi daerah ketiga yang paling teruk dilanda banjir melalui gelombang banjir keempat yang kembali melanda pada Selasa lalu, di mana setiap kali bencana banjir melanda sudah pasti beberapa kampung di daerah Hulu Terengganu ini akan ditenggelami air. Dan apa yang saya dapat kongsikan Hafizi ketika ini, keadaan banjir di Terengganu ini semakin meruncit dan jumlah mangsa yang terjejas juga terus meningkat. Yang mana 5 daerah di negeri Terengganu ini juga telah terjejas musim gelombang banjir keempat ini Hafizi. Jika pada Selasa lalu Hafizi, hanya daerah Marang yang telah terjejas, di mana seramai 24 mangsa telah dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara. Namun pada hari ini jumlah itu telah meningkat dan ianya telah mencecah lebih 2,000 mangsa telah berada di pusat pemindahan sementara. Sebanyak 33 PPS juga telah diaktifkan bagi menempatkan 657 keluarga. Dan setakat jam ini Hafizi, seramai daerah Setiu merekodkan jumlah mangsa tertinggi iaitu dengan 1,069 orang mangsa, dan 320 keluarga itu kini berlindung di 11 pusat pemindahan sementara, diikuti daerah Besut dengan 534 mangsa, dan sebanyak 9 PPS juga telah diaktifkan bagi menempatkan 152 keluarga. Di Hulu Terengganu pula Hafizi, seramai 321 mangsa kembali terjejas dan kesemua mereka telah dipindahkan ke 7 pusat pemindahan sementara, manakala di Dungun seramai 283 mangsa masih ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara, diikuti Kemaman dengan 24 mangsa yang masih berlindung di 2 PPS. Dan ketika ini Hafizi, keadaan cuaca di Terengganu ini masih lagi hujan di kebanyakan tempat Hafizi, dan menerusi pemerhatian saya pada gelombang banjir keempat pada kali ini Hafizi, saya boleh katakan daerah Besut dan juga Setiu antara daerah yang paling teruk terjejas setakat ini, dan di mana kalau kita melihat pada angka mangsa yang dipindahkan juga telah meningkat melebihi 300 orang mangsa yang telah berada di pusat pemindahan sementara. Namun Hafizi, dengan keadaan cuaca yang ketika ini sebarang kemungkinan boleh berlaku, di mana tidak mustahil jika daerah-daerah lain juga akan menunjukkan jumlah peningkatan mangsa Hafizi. Fazlizai, dalam masa yang sama, bagaimana proses pemindahan mangsa-mangsa yang terjejas oleh pihak berkuasa setakat ini? Apa mungkin cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka? Baik Hafizi, ini merupakan gelombang banjir keempat yang melanda Terengganu, dan seperti yang sebelum ini juga Hafizi, kebanyakan mangsa-mangsa banjir di Terengganu ini telah melakukan, bukan sahaja melakukan persediaan awal, malahan mereka telah bersiap sedia. Ada kebanyakan daripada mangsa-mangsa yang terjejas ini telah berpindah awal sebelum ketibaan pasukan penyelamat, dan itu melancarkan lagi proses-proses penyelamatan ini kerana kesedaran masyarakat, khususnya mereka yang duduk di kawasan yang berisiko dan juga kawasan rendah ini, kesedaran mereka sangat tinggi, dan mereka sangat, bila mereka sudah lali dengan keadaan banjir ini. Jadi mereka telah melakukan persiapan awal dengan berpindah sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Itu antara situasi yang berlaku di negeri Terengganu ini Hafizi, daripada gelombang pertama hingga gelombang keempat banjir yang melanda Terengganu ini. Meskipun ada pasukan penyelamat terpaksa mengambil mereka dengan menaiki bot atau sebaliknya, namun persediaan awal mereka, di mana kebanyakan mereka juga telah menyediakan bot ataupun sampan untuk memudahkan mereka berpindah, dan mereka juga mengambil langkah awal mengelak berpindah daripada waktu malam bagi mengelakkan sebarang risiko yang tidak diingini berlaku Hafizi. Dan yang terakhir mungkin Fazlizai, pada ketika mana gelombang keempat, kita melihat gelombang pertama, kedua dan juga ketiga, adakah terdapat kebimbangan berkaitan peningkatan penyakit bawaan air ini Fazlizai? Betul Hafizi. Kita tidak dapat dielakkan setiap kali berlakunya banjir, sudah pasti ada penyakit-penyakit pada bawah air ini, dan sudah pasti langkah keselamatan juga telah diambil khususnya oleh pihak kesihatan bagi mengelakkan risiko-risiko ini, di mana bukan saja daripada penyakit bawaan air Fizi, malahan mereka juga sentiasa berwaspada dengan COVID-19 dan juga sebaliknya Fizi, yang masih lagi menjadi kebimbangan, apatah lagi jika mereka berada di pusat pembinaan sementara dengan mempunyai jumlah penduduk yang ramai, dan itu sudah pasti membimbangkan. Namun langkah pencegahan awal telah diambil oleh pihak-pihak berkaitan bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini berlaku, termasuk penyakit bawah air ataupun jangkitan yang berlaku di pusat pemindahan sementara Hafizi.
Okey, baik. Terima kasih Fazlizai Ali, Wakil Ekstraordinari Terengganu membawa laporan perkembangan banjir di negeri Terbabit.